Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 30 hari bulan 1 23, kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, juzuk yang ke-29. Juzuk kita ni dia panggil juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca ayat 6 sehingga ayat 11. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 1268. 1268. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ayat kita ini menceritakan tentang orang kafir akan dihumban ke dalam neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali, dan cara neraka menerima penghuni. Makna neraka ni bila masuk ahli neraka dia macam orang lepas geram, ruf bunyi. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian malaikat iqamatul hujjah, malaikat tanya dia dulu, ahli neraka, mu ahli neraka ni tak ada ke nazir, orang yang beri amaran pada kamu dunia dulu, kalau derhaka, kalau syirik masuk neraka? Qalu bala, dia kata ada dah, tapi kami kerah kepala lawan dia. Dia mengakulah. Kemudian mereka menyesal, mengakui dosa-dosa yang tidak berguna lagi pada saat itu. Nak mengaku nak apa ni, la ni pada waktu itu sudah tidak ada pengakuan lagi, yang adanya azab yang berkekalan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabillah, daripada sebarang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mari kita pergi kepada tafsirul ayah. Tafsir al-ayah. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur engkar terhadap Tuhan mereka,
disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi seburuk-buruk tempat kembali azab neraka Jahannam. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana keadaan syaitan-syaitan yang sentiasa mencari jalan untuk mengintai-ngintai, mengambil maklumat daripada langit. Maka Allah kata langit sudah dikawal. Kamu jangan duk percaya lagi. Kemudian Allah juga telah nyata dalam ayat yang lepas, Dia berkuasa di atas semua perkara. Maka Allah perkenalkan Zat-Nya yang mulia, Aziz, Ghafur. Sifat Dia tu gagah perkasa dan juga pemaaf. Tapi kalau kamu tak mengambil langkah yang sewajarnya, tidak beriman kepada Allah, lawan Tuhan, maka inilah balasan dia. Mana balasan dia? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ai wali jami'il ladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kufur engkar terhadap Allah Azza wa Jalla, azabu jahannam fil akhirah, bagi mereka azab neraka Jahannam di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, tanda ni pelajar, dalam suratul A'raf, dalam surah Al-A'raf Allah sebut, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami letak ke dalam neraka Jahannam itu ramai di kalangan jin dengan manusia. Sifat dianya ada hati tak fikir, ada mata tak tengok, kan? Semua ada telinga tak mendengar, mendengar kebenaran. Mata nampak, telinga dengar lagu, tapi tak dengar nasihat, tak dengar tazkirah, tak dengar yang benar. Itu yang jadi masalah pada mereka. Jadi ayat 179 ini sangat berat. Tuhan kata, aku nak penuh neraka Jahannam itu dengan jin, dengan manusia. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi daripada api neraka. Wa bi'sal masir, wa bi'sal masir, ay wa bi'sal munqalab wal marja', seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal, iaitulah neraka Jahannam. Tak usah kata apa, duduk atas dunia ni masuk penjara pun berat dah. Kalau penjara hak baik-baik, ada human right, adalah juga kebaikan. Tapi kalau penjara takzib dia panggil, macam sebahagian daripada tempat atas dunia ni, azab kita dengar tu teruk dahsyat. Dulu penjara Guantanamo nama dia. Penat. Kita tengok pun tak tahulah nak kata. Orang baik-baik, para pendakwah yang dituduh sebagai pemberontak, penentang kerajaan, disumbat dalam neraka, dalam penjara yang begitu dahsyat. Allahul musta'an. Tapi semua tu nak banding dengan Jahannam, tidak ada bandingan. Tengok dan dengar ni jemaah, bagaimana respon neraka bila dia terima penghuni. Allahu akbar. Ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka, orang kafir, malaikat mari tom masuk dalam neraka, dicampak, belajar kata tahu, lempar dalam neraka, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, syahik, mengamuk dia bila dia terima neraka, nak marah sangat. Wahya tafur, sedang ia menggelegak. Ya Rabb. Ai iza ulqiya fiha al-kufar, bila dicampak ke dalam neraka orang-orang kafir, sami'u laha, puak-puak neraka terdengar, dengar bunyi neraka, sautan aliyan fazi'an, suara dia bunyi, mana-mana bertempik neraka tu, nak marah orang masuk. Ka'akbah ma yakunu min sautil hamir,
lebih teruk daripada, lebih buruk daripada suara dongki, suara keldai. Allah, saya tak nak bayanglah. Wahya taghli, mendidih, menggelegak. Tapi bunyi tu lebih pada suara keldai lagi, dia punya buruk suara. Bila masuk malaikat campur orang penghuni baru ni, makna respon dia kepada orang itu cukup marah. Bunyi dengan suara yang kuat. Suara bertempik itu ni neraka ni gerainya kalau kita. Kalau orang agak maknanya masuk penghuni baru ni, orang-orang hak jahat masuk penjara ni, maknanya dia punya wadan tu bertepik. Bahasa celaka gitulah. Maknanya respon neraka kepada orang masuk tu marah sungguh-sungguh. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca ayat ni malam-malam belum tidur, boleh tidur lena lagi, tak mikir nak sembahyang subuh, kita kata di mana dhamir. Ini di antara hikmah kenapa Nabi suruh baca ayat ni, surah ni pada malam-malam. Bukan jadi budaya dah. Lo ni jadi budaya banyak masjid. Lepas sembahyang Isya tak ada habis zikir solat, baca surah Kafi. Lepas itu relax. Lah, ayat ini, surah ini sepatutnya dibaca di akhir malam sebelum kita tidur. Supaya kita tidur dengan kita duk mikir ni neraka dahsyat. Kurang-kurangnya kita tidur tu meniti, mengalir air mata, ya Rabbi, aku tidur ni tak tahu sedar ke tidak pagi esok. Mengucap 2 kalimah syahadah, baca 3 kul, baca ayat kursi, ayat-ayat tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baca doa bismika rabbi wada'tu jambi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Baca doa-doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dengan kita tamatkan dengan kita baca surah Al-Mulk ini, barulah jiwa tu nak tidur tenang, teringat kepada Allah Azza wa Jalla, takut pada neraka Jahannam yang begitu dahsyat. Bukan acara. Bacaan ini lebih kepada bacaan kepada motivasi diri supaya ingat kepada mati, apa bekalan yang kita nak bawa pergi. Allahu akbar. Allah bila bercampur dengan neraka, terkanyak neraka, bertempik dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi neraka bertempik menyambut kedatangan penghuni baru dia. Wahya min shiddati talahubiha wa tawaqqudiha. Dia punya api itu kuat sangat, panas sangat. Fahum la yazaluna fiha sa'idin habitin. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik. Tengok ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir neraka itu pecah berkecai kerana kuat marahnya kepada orang itu. Neraka sendiri itu, dia tu geram. Kalau bahasa orang kata naik seh dia tu. Nak marah kau apa ni penghuni neraka ni, mu ni bahasa jenis derhaka kepada Allah ni, mari sini. Biar aku lanyak. Na'udzubillah. Jadi biar barulah kita terasa baca surah Al-Mulk bukan nak tidur ni motivasi dia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahu akbar. Dalam surah Al-Furqan ayat 12 Tuhan kata, "Idza ra'athum min makanin ba'idin." Dengar ni. "Idza ra'athum min makanin ba'idin." Bila neraka tu tengok dah, malaikat tu tolak orang nak campak neraka ni, sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Dengar dah suara dia tu. Bunyi. Mari dah tu. Bila dicampak, sami'u laha syahiqan. Dengar pula bertempik dengan mendidih gelegak dia yang begitu dahsyat. Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Masya-Allah. Kemudian malaikat pun tanya, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir.
bertanyalah penjaga. Jadi tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, jadi fauj ni sekumpulan malaikat campak. Hak selesai sini, masuk. Bila dicampak kumpulan ini, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu pada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi peringatan di dunia dulu? Tak ada rasul. Walaupun kita ni rasul, Nabi kita sallallahu wafat, tapi Quran dia ada. Pendakwah-pendakwah yang menyambung lidah rasul untuk menyampaikan kepada orang ini, agama ini ada. Dia nak nafi tak boleh. Nak nafi tak boleh. Setiap umat ada rasul. Setiap generasi ada pendakwah. Lama kita ini rasulnya penyambung lidah rasul siapa? Para pendakwah. Du'atun. Kan? Pendakwah ni menyambung lidah rasul. Allahu Akbar. Jadi bila mari Rasul bertanya, tidakkah kamu pernah datangi seorang Rasul pemberi peringatan, pemberi amaran kepada kamu? Dia tak boleh nak bohong sangat masa tu. Kalau bohong ditutup mulut dia. Qalu bala. Jawab dia. Qalu bala. Mereka menjawab, ada. Sudah datang. Qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi peringatan, maka kami dustakan dia serta kami katakan kepadanya, wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dia mari dah, maka kami dustakan dia serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dia kata, dia ngakulah, mari dah Rasul, tapi kami ni pula bahasa jenis tak dengar kata, duk lawan Rasul, duk berkelahi dengan Rasul. Nak kata apa? Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata, wa qulna, kami jawab balik, respon, tak ada lah. Mana ada Allah turunkan Quran, tak ada. In antum illa fi dhalalin, bahkan kamu semua ni sesat yang besar. Mana ada Quran, mana ada kitab-kitab, mana ada Rasul. Awak pawai kampung saya je. Mari mengaku jadi Rasul ni. Jadi dia mengakulah masa tu. Pada saat itu semuanya mengaku mereka dalam keadaan itu. Tapi nak buat apa? Ada faedah? Tak. Sekarang Allah Ta'ala nyatakan penyesalan mereka. Penyesalan puak-puak kafir. Dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, sianya ke dia. Allahu Akbar. Kata apa ni? Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar, wela lau kunna nasma', kalau kita dengarlah hak Rasul ajar dulu, kalau kita dengarlah hak pendakwah cakap dulu, kalau kita dengarlah hak ustaz cakap, au naqilu, dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, apa jadi? Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan ahli neraka ini. Ya Allah, nyesal ketika itu ada faedah? Tak ada faedah. Dia dengar, bukan tak dengar, tapi dengar tidak ada faedah, dengar tidak menerima. Ini bahaya kita ni. Dalam surah Al-Furqan ayat 44, am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun. Jadi apakah mereka tahsabu anna aktharuhum yasma'un? Kamu menyangka bahawa kebanyakan mereka itu dengar, berakal? Allah kata,
mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih berat daripada hayawan. Sebab apa? Lembu ni dia dengar kita cakap. Dalilnya bila kita tegur dia paling. Ada tak? Tapi dia tahu tak? Lembu pergi masjid, pergi. Tak pergi. Orang macam tu juga, dengar azan tu dengar. Tapi tak pergi juga masjid. Allahu Akbar. Kita kata ini satu perkara yang cukup dahsyat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takutnya kita dengar cerita ni. Kemudian Allah nyatakan keadaan mereka. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Habislah. Fa'tarafu ay fa'aqarru bizambihim. Mereka mengaku mereka berdosa. Dengan sebab dosa inilah dia masuk neraka, dia pun tahu. Tapi apa boleh buat? Dalam surah As-Sajadah, surah Sajadah ayat 12, Allah menggambarkan kepada kita, bayangkan keadaan puak kafir ni. Tengok. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tengok. Kalau kamu tengok puak kafir di akhirat esok tunduk kepala, Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan, kami tengok dah, kami dengar dah, kami percaya dah apa yang dicakap oleh Rasul. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Buat balik semula ke dunia boleh. Nak beriman semula, kita sudah yakin dengan apa yang diajar oleh Nabi. Apa benda? Nak balik gimana dah? Balik ditendang ke dalam neraka jahanam je lah puak dia tu. Maka akhir ayat ni Allah kata, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Ay fabu'dan li ahli nar, fabu'dan li ahli nari al-mulazimin laha min rahmatillah. Jauhnya bagi ahli neraka tu rahmat Allah Ta'ala tak mari dah. Baik. Ulama tafsir cuba senaraikan apa yang mereka mengaku tu. Fa'tarafu bidzambihim. Dia mengaku dosa dia. Sebab apa dia masuk neraka? Ada kata dosa di sini fa'tarafu bidzambihim. Dosa di sini asyirku, iaitu dosa syirik. Orang syirik ni tak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dosa di sini takzibuhum lirrusuli. Pembohongan mereka, pendustaan mereka terhadap Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dua. Ada kata wal kufru wa takzibul anbiya. Mereka kufur dan mereka membohongi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maknanya boleh kita senaraikanlah dosa dia situ syirik, mendustakan Rasul, menolak kebenaran, boleh belaka. Maknanya boleh dicampur-campurkan dosa-dosa fa'tarafu bizambihim, yang mereka mengaku dosa itu, itulah dia. Maka Allah kata fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi orang-orang yang bagi ahli neraka, wal iyazu billah. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah kita ayat tentang ahli neraka. Kita pun tak nak dengar panjang, kita sudah takut. Tapi adakah ketakutan kita ini memberi kesedaran kepada kita, memberi keinsafan kepada kita bahawa baca Quran ini perlu tadabbur. Baca surah Al-Mulk bukan sekadar dianggap sebagai jampi serampoh untuk menyelamatkan diri daripada azab kubur, tetapi adalah benteng. Dengan baca surah Al-Mulk ini, kita baca, memahami ayat-ayat dia, yang menyebabkan kita akan buat persiapan yang rapi bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak bahaya tu. Kalau tidak cukup berbahaya keadaan kita sekarang.
Baik para jemaah sekalian, kita pergi pula kepada al-fawaid, faedah ayat ini secara ringkasnya. Kalau tuan-tuan nak panjang cerita tentang neraka ni, boleh tengok dalam rakaman di YouTube. Ana baca kitab nama dia Al-Yaumul Akhir. Cerita tentang hari kiamat. Ada di sana lebih panjang penjelasan. Baiklah, kita pergi kepada ayat wallazina kafaru, ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila ahli neraka dicampur ke dalam neraka, terdengarlah suara yang tempikan yang begitu dahsyat. Jadi kata ulama tadabbur, Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat. Allah Ta'ala sebut beberapa ayat dalam Quran menunjukkan ahli neraka tu dia dengar, dia tengok dan dia bercakap. Tengok ayat ni. Iza ulqu fiha sami'u. Bila dicampur dalam neraka, dia dengar neraka bertempik. Satu. Kemudian ayat surah Jadah ayat 12 tadi, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami dah tengok, kami dah lihat neraka. Kemudian dalam ayat lain pula, dalam surah Al-Anbiya ayat 100, Tuhan kata wahum fiha la yasma'un. Dalam tu dia tak dengar apa-apa. Sudah. Macam mana nak kata? Dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma wa summa. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat di atas muka, kaki atas, muka bawah. Buta, tuli, bisu. Jadi ulama kata bagaimana Allah Ta'ala sebut dengar, cakap, yang ni tuli, bisu tak cakap. Kif? Al-jawab. Jawapan dia kata maksudnya buta, tuli, bisu tu betul. Yalah sungguh. Wa yakunu zalika fi mabda'il amri. Pada permulaan dia bangkit daripada kubur, puak-puak ni gagap berjalan, tak nampak mata, tak dengar, tak tahu apa. Allahu akbar. Itu peringkat awal. Kemudian bila dia tengok neraka, nak suruh makin takut, Allah buka dengar dia. Dia tengok neraka, celek mata dia. Bila dia celek mata tengok neraka. Dengar pula neraka dok bertempik. Lagi takut. Itu satu jawapan. Al-wajhus tsani, pendapat yang kedua, jawapan yang kedua, dia kata la yarawna syai'an yasurruhum. Dia tak tengok benda yang menggembirakan dia. Dia tengok tapi tak tengok perkara yang menggembirakannya, semua yang menakutkan. Dia dengar perkara yang menakutkan dan mereka tak boleh nak bercakap dengan bercakap hujah, bercakap mengarut, bercakap tahu apa nak buat. Ini dipanggil, itu taufik antara dua ayat. Yang ketiga, mereka boleh bercakap. Bila dia bercakap banyak, Allah kata yahsa'u fiha wala tukallimun. Diam, tak usah cakap. Masa tu tak boleh cakap dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Artinya ulama buat kesimpulan bahawa suasana dalam di akhirat esok beberapa peringkat. Ada peringkat tak nampak, tak dengar, tak boleh cakap. Ada peringkat boleh bercakap. Ada peringkat boleh tengok. Lepas pada masuk neraka, dia boleh tengok. Supaya dia lagi dahsyat dia. Kalau tak nampak, lain. Ni nampak. Nampak, dengar. Dan dia boleh bercakap. Dia bercakap dengan malaikat. Malaikat, tolonglah bagi kami air. Malaikat tengking dia. Malaikat minta tolong nak keluar. Kena tendang dia. Jadi, lagi dahsyat. Waktu dia dengar, dia boleh cakap lagi dahsyat daripada waktu dia tuli, buta, bisu. Itu jawapan kepada taufik di antara ayat-ayat yang menunjukkan tak boleh bercakap, tak boleh nampak, dengan ayat yang boleh nampak di akhirat. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua, idza ulqu fiha sami'u la shahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghaiz. Allah kata bila dicampur
penghuni neraka ni menaka bertempik, marah dia, geram. Fihi, tandanya. Dia kata isbat, ayat ini menyatakan bahawa neraka itu ada perasaan dan ada kehendak. Neraka ada perasaan. Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, sifat dianya tartar, marah. Wa tubsir, tengok. Wa tatakallam, dia boleh bercakap. Wa tatlubul mazid, dia boleh minta tambahan. Bila Allah Ta'ala tanya dia, neraka, halim talati, penuh dah. Dia tanya, ya Rabbi, hal min mazid, ada lagi? Buat mari. Jadi neraka tu tamak, nak lagi penghuni. Tak penuh lagi, sebab Allahul musta'an. Sebab itulah Nabi kita ajar, kita kena kata 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali. Lepas salat, dalam riwayat yang adanya, kita kena baca 7 kali selepas salat subuh, ni dalam kitab kita ni, dan juga salat maghrib kita baca 7 kali. Yang waktu-waktu lain, waktu kita duduk saja gini, 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, 3 kali juga. Jadi kita minta sentiasa. Jangan minta saja, dengan tindakan selalilah kena buat. Yang ketiga, al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, ayat yang sama lagi. Ada ayat sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Penghuni neraka, tak datangkah kepada kamu pembawa khabar? Rasul tak mari ke? Sebab apa dia tanya? Sebab kata di para ulama tadabbur, dia kata anna Allah Ta'ala la yu'azzibu ahadan illa ba'da bulughir risalah. Allah Ta'ala tidak akan azab mana-mana hamba dia kecuali orang itu dah menerima risalah. Mana sampai kepada dia kedatangan Rasul, Quran sudah sampai. Faqad akhbara annahu kullama ulqiya fin nar faujun. Allah Ta'ala sebut setiap kali satu kumpulan yang mencapak dari neraka, malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya, alam ya'tikum nazir? Alam ya'tikum nazir? Qalu bala. Jadi aqarru, ketika itu mereka rewind balik hidup dia kata, dah, kita dengar dah, kita tahu dah Islam, tahu dah Quran. Macam geng hak duduk bakar Quran tu lah. Katanya tak ramai mana bakar seorang dia tu ya. Boleh jadi dia mabuk arak. Nah, jadi kita hari ni, kita nak lawan orang yang bakar Quran dengan kita mengaji Quran. Ya Allah, panggil semua anak-anak, panggil semua keluarga kita, kita buat apa? Kita tadabbur Quran, biar kita boleh faham Quran. Alhamdulillah. Duk lawan orang gila pas kita. Jangan lawan. Maknanya aqarru, mereka telah mengakui bahawa mereka dengar tapi mereka mendustakan. Fadalla zalika ala annahu la yulqa fiha faujun. Maknanya menunjukkan bahawa tidak dicampak dalam neraka itu kecuali orang yang sudah mengaku mereka telah didatangi oleh Rasul, telah sampai kepada mereka maklumat tentang Islam. Itu satu. Dalam ayat yang sama ini menunjukkan bahawa ahli neraka tu dia akan masuk berkumpulan. Kumpulan ni tendang masuk. Sebab dalam surah Al-A'raf ayat 38 Tuhan kata apa? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk kumpulan neraka ni, pakat laknat. Oh, celaka buatmu ni. Jadi sama-sama dia tu laknat melaknat. Sebab dia tak ada kerja apa dah dia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, la tazalu jahannam yulqa fiha. Malaikat mari tendang sekumpulan capak neraka. Neraka pun tanya, hal min mazid? Hal min mazid? Ada tambah lagi? Mari, kita sediakan tempat. Allahul musta'an. Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian kita pergi kepada faedah yang keempat. Al-faidatur rabi'ah. Penyesalan yang tidak berguna dia panggil. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil.
ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Akbar. Nak kata apa tu? Dia kata ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kumpul di antara dengar dengan akal. Dia kata apa ni? Ma kunna nasma'u au na'qil. Kalau kami dengar kita berakal, jam'un baina sami wal aqli, Allah kumpul antara dengar dengan berakal, li'anna madarat taklif, kerana taklif syarak kita ni berpaksi kepada dua, adillatus sam'i wal aqli. Dalil daripada sam'i, apa dia sam'i? Dalil daripada Quran dengan hadis. Dan juga dalil daripada akal kita sendiri pun kena mikir juga. Jangan kata kita tak payah fikir, pakat la. Kita tak boleh kita kata kita tak payah fikir. Mana boleh tak payah fikir? Maknanya, tapi ingat, jangan dalil akli mengatasi dalil nakli. Setengah daripada ahli falsafah, ahlul kalam ni, dia mendahului akal daripada nakli. Tak boleh. Bila kita baca tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, tapi kita lawan dengan akal kita. La. Kerana itu para ulama Islam dia tulis sebuah kitab, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Menolak pertembungan di antara akal yang waras dengan nukilan yang sahih. Tak mungkin bertembung. Mana kalau Quran kata, hadis Nabi kata, akal kita pula waras, kita akan terima apa yang disebut oleh Allah dengan Rasul. Tapi kalau akal kita telah dijerubui oleh fahaman Jahmiyah, fahaman Mu'tazilah, kita baca ayat Quran, kita akan sepit dada. Macam mana ayat ni? Ayat ini kalau kita baca, macam menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata tak. Yang menyamakan Allah makhluk ni siapa dia? Puak-puak musyabbihah, puak-puak mujassimah. Mereka orang yang mengisbatkan apa yang disebut oleh Allah, itu nama dia orang yang beriman dengan nas, tidak menolak dalil nasli, dengan akal yang waras, mereka akan menerima. Jadi dua-dua ni penting dalam kehidupan kita manusia ni. Kalau tidak, tak jadi. Maka di sini menunjukkan fadilatun a'zamu fadilatin lil aqli, besarnya kelebihan kita mendapat akal. Kalau akal, sebab tu Tuhan letak syarat nak taklif, nak jadi mukallaf tu akli, akal. Kalau akal tak ada, tak boleh jadi mukallaf. Allahu Akbar. Ini bahaya. Di antara perkara yang sangat berbahaya, ana ada cerita dah baru ni. Waktu saya pergi melawat ke negara jiran sebelah ni, ana dibawa ke satu pondok pusat pemulihan orang-orang yang terjebak dengan najis dadah, yang akalnya dah rusak. Macam nak pulih balik. Jadi seorang baba ni, hafizahullah taala, dia buat satu pusat rawatan secara rohani, dia panggil. Hak kajian tu kajian buat dah. Hak fizikal ni semua buat. Hak ni hak rohani pula. Jadi ada 700 orang pelatih di situ. Kita kena pakat tolong lah kalau kita ada kemampuan. Dia buat persendirian, percuma. Ana dibawa masuk ke bilik, ke dalam kawasan larangan lah, forbidden. Kawasan ini tak boleh masuk. Tapi semua pagar besi belakang. Dia masuk, dia tunjuk hani, terus lagi tu. Tu hak baru masuk tu. Tak kenal orang tu. Jangan pergi. Kita pun takut lah. Kita pergi tempat yang dia baba ni, dia ada tahap. Dia akan ukur. Orang mula masuk, berapa boleh duduk sini dengan zikir-zikir, tahan sikit, dia pindah bilik. Akhirnya dia boleh keluar. Jadi kita pergi ke tempat yang lebih baiklah sikit. Dia kata, ustaz tolong bagi tazkirah. 5 minit pun tak apa. Jadi kita bagi cakap dengan dia orang tentang kita nak hidup, perjalanan hidup kita ke akhirat sikit lah. Ajak dia baca Fatihah, suruh dia zikir. Nampak ada respon lah, mengalir air mata, keinsafan. Kita kata Allahu Akbar. Itu nikmatnya akal. Satu tempat tu kita masuk, dia kata ni tak usah wisalah, tak ada apa dah ni. Rusak dah akal. Najis dadah ni dahsyat. Dia telah merusakkan akal. Kita bila kita tengok, kita kata Allahumma, ya Allah, nikmatnya ada akal yang waras, yang menerima wahyu Allah Azza wa Jalla, yang menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, banyak faedah.
Itulah kita mengatakan bahawa kita ittiba' mengikut dalil, mengikut apa yang dibuat oleh Nabi, itulah tanda kita mahabbah. Jadi ada setengah orang lain tidak, dia kata tanda kita cinta pada Nabi itu kita akan buat apa saja walaupun tidak mengikut dalil. Lah, kef, macam mana tanda awak cinta kalau awak tak dengar apa yang diajar oleh Tuhan dia? Itu kita kata terbalik. Allah nikmat akal ni nikmat yang besar. Maka mereka kata lau kunna nasma'u aw ma kunna bi. Kalau kami dengar dulu, kita tak akan jadi macam ni. Allahu akbar. Baik, yang terakhir, yang kelima, fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa-dosa. Pada saat itu jawab dia mengakui segala kesalahan, segala kesilapan. Setelah masuk dalam hukuman, tak ada faedah. La faedah tapi. Macam kalau kita tanya dalam penjara, kenapa awak masih ni? Saya mengaku dah, saya dulu gini. Cuma mencuri ke, pukul orang ke apa. Apa dah masuk sini. Jadi kalau kita nak insaf, kalau kita nak sedar, kalau kita nak selamat, sekarang kita mengaku di hadapan Allah, bangun malam-malam bertahajud, Ya Rabbi Ya Karim, Mu tahu semua dosa-dosa aku. Semua kesalahan aku diketahui oleh-Mu Ya Rabb. Tak payah aku sembunyi, tak payah apa, aku mengaku dosa-dosa aku. Sebut dosa kita. Kalau tak ada orang. Tapi kalau bangun berdua bertahajud dengan isteri, jangan ada sebut dosa. Isteri perlu dengar dosa suami dia. Aku dulu Ya Rabbi gini. Bini duduk perhati tengok. Celaka juga Pak Haji aku ni. Boleh tahan juga. Jangan dedahkan rahsia kita dengan Allah saja. Cakap dengan isteri, awak nak tahajud mana malam ni? Bilik ni. Saya bilik sebelah lah. Sebab munajat ni tak sedap ramai-ramai. Baru sedap kita cakap dengan Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi aku dulu tak semaya, saya dulu gini. Dosa aku ni mengetahui, keampunanmu yang aku minta. Menangis kita dengan dosa-dosa kita yang lalu. Itulah dia panggil penyesalan yang berguna. Menyesal sekarang sebelum masuk dalam neraka. Neraka fa'tarafu bi dzambi. Apa benda yang kita nak mengaku? Apa benda dah selesai dah. Sudah dibicarakan, sudah dicampur dalam neraka, baru nak mengaku. Jawabnya tidak ada faedah. Kita nak mengaku, kita nak menyesali, learning. Jangan tunggu mati. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya, meletakkan akal, tidak mendahului nakli, akal berpandukan kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita banyaklah mengakuilah dosa-dosa kita, iktiraflah kepada kesalahan kita di dunia sebelum kita meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maafkan kesalahan kita ya rabbal alamin. InsyaAllah siri yang akan datang bermula ayat 12 sehingga ayat 15. 12, 13, 14, 15. Ini sifat orang yang beriman pula. Di Quran ni dia twin. Ada apa ni? Sebut neraka, sebut syurga. Sebut yang baik, sebut yang buruk. Supaya kita seimbang di antara kehidupan kita. Inilah faedahnya baca surah Al-Mulk pada waktu malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.